Salam sejahtera semua, saya Dr. Muhammad Rizal. Pernahkah Anda sadar bahwa cara kebanyakan warga emas mengukus atau memasak nasi dan memakannya setiap hari mungkin secara diam-diam meningkatkan paras gula dalam darah dan menyebabkan usus berfungsi dengan kurang baik tanpa disadari? Walaupun Anda telah mencoba sedaya upaya, mengurangkan makanan manis, mengambil obat tepat pada masanya, rajin berjalan kaki, tetapi bacaan kesehatan Anda masih tidak banyak bertambah baik. Tambahan pula, Anda sering berasa kembung, letih, atau tiba-tiba mengalami penurunan gula dalam darah. Memang tidak adil, bukan? Tetapi hakikat yang mengejutkan adalah, kadangkala masalahnya bukan hanya terletak pada makanan yang Anda pilih, tetapi pada cara Anda memakannya, terutamanya nasi, makanan yang terdapat dalam hampir setiap hidangan warga emas di Malaysia. Dalam video ini, saya akan berkongsi 5 teknik pemakanan nasi yang telah terbukti secara saintifik untuk membantu mengawal gula dalam darah, mengurangkan lemak perut, dan memulihkan fungsi usus. Semuanya adalah kaedah yang mudah. Tidak memerlukan peralatan, tidak perlu menukar bahan masakan, hanya perlu mengubah suai cara penyediaan dengan lebih bijak yang boleh dimulakan oleh sesiapa sahaja serta-merta. Saya di sini bukan untuk menakutkan Anda, tetapi untuk membantu Anda mendapatkan semula kuasa untuk menjaga kesehatan diri Anda sendiri. Saya telah membantu beribu-ribu warga emas memahami secara mendalam tentang makanan dan memulihkan keupayaan mereka untuk mengawal kesehatan secara semula jadi. Jika Anda pernah berasa keliru atau kecewa dengan kawalan pemakanan Anda pada masa lalu, saya ingin menegaskan bahwa video ini akan membantu Anda memahami segalanya dengan jelas. Marilah kita mulaan dengan teknik pertama mengenai nasi, satu teknik yang boleh mengubah cara tubuh Anda memproses gula buat selama-lamanya. Apabila Anda faham betapa besarnya pengaruh nasi terhadap kesehatan bergantung pada cara Anda menyediakannya, mari kita mulakan dengan perkara-perkara kecil yang sering diabaikan oleh kebanyakan orang, tetapi merupakan perkara yang paling mudah untuk dilakukan. Sebelum kita masuk ke kandungan utama, jika Anda merasakan video hari ini bermanfaat, sila type nomor 1 atau perkataan "suka" di ruangan komen. Itu adalah sumber galakan yang paling bermakna bagi pasukan kami. Dan jangan lupa untuk tekan butang suka, langgan saluran kami, dan kongsi kepada orang yang Anda sayangi ya. Pecua toma, rendam, beras sebelum memasak. Ramai orang mempunyai tabiat mencuci beras ala kadar dan terus memasaknya dengan tergesa-gesa. Tanpa mereka sadari, tabiat yang nampak mudah ini mungkin menjadi punca nasi sukar dihadam dan tidak memberikan banyak manfaat kepada tubuh seperti yang sepatutnya. Walaupun nasi adalah makanan ruji yang kita makan hampir setiap hari, kita tidak dapat menyerap khasiatnya sepenuhnya hanya karena terlepas satu langkah penting. Apabila beras tidak direndam sebelum dimasak, ia masih mengandungi sejumlah besar asid fitik pada lapisan luarnya. Asid ini, walaupun tidak berbahaya, bertindak seperti penghalang kerana ia akan mengikat mineral penting seperti kalsium, zat besi, magnesium, dan zinc, menyebabkan tubuh kurang menyerapnya. Keadaan ini amat ketara pada warga emas, di mana sistem pencernaan berfungsi lebih perlahan dan kecekapan enzim dalam usus menurun seiring usia, sekaligus lebih mudah membawa kepada kekurangan mineral yang diperlukan untuk memulihkan tubuh. Namun, dengan hanya merendam beras dalam air suam bukan panas selama kira-kira 30,060 menit, ia akan membantu menguraikan asid fitik, mengaktifkan enzim dalam beras, menjadikan butiran beras lebih lembut, dan membebaskan nutrien di dalamnya. Ini membantu menjadikan nasi sebagai hidangan yang lembut untuk usus, mengawal gula dalam darah dengan lebih baik dan lebih mudah dihadam. Selain itu, ia juga mengurangkan beban pada hati dan pankreas dalam memproses glukosa selepas makan. Saya teringat kisah Puan Suraya, 72 tahun, seorang wanita warga emas yang lemah lembut dan sopan dari Melaka. Setiap kali selepas makan tengah hari, beliau akan berasa kembung perut walaupun tidak makan banyak dan tidak menambah gula. Amalan hariannya ialah memanaskan semula nasi sejuk semalam di dalam ketuhar gelombang mikro, satu tabiat yang biasa diamalkan oleh ramai warga emas. Saya bertanya tentang cara beliau memasak nasi dan mendapati bahwa seumur hidupnya beliau tidak pernah merendam beras sebelum memasak. Saya menasihatinya untuk coba merendam beras.
Hanya beberapa minggu kemudian, gejala kembung perutnya bertambah baik dengan ketara. Beliau juga berkata bahwa beliau berasa lebih segar selepas makan nasi, perutnya tidak lagi terasa berat, dan tidak mengantuk selepas makan tengah hari. Semuanya hanya karena mengubah satu perkara yang sangat kecil, merendam beras sebelum memasak. Jika Anda ingin mencobanya sendiri, mulakan dengan mencuci beras 2,3 kali sehingga airnya jernih, kemudian rendam dalam air suam selama setengah jam hingga 1 jam. Jangan rendam lebih daripada 2,3 jam, terutamanya dalam kuaka panas karena ia boleh menggalakkan pembiakan bakteria. Selepas itu, masak seperti biasa. Anda akan segera perasan bahwa nasi akan mempunyai tekstur yang lebih lembut, gebu, mudah dikunyah, dan sangat sesuai untuk gigi dan sistem pencernaan warga emas. Ini bukan sekedar petua memasak, tetapi satu strategi untuk kesehatan. Apabila sistem pencernaan Anda menyerap nutrien dengan lebih baik, tubuh akan menerima bahan-bahan yang diperlukan untuk pemulihan, mengurangkan keradangan, dan mengawal gula dalam darah dengan lebih stabil. Ini juga membantu organ dalaman seperti pankreas bekerja dengan lebih ringan, mengurangkan rasa letih selepas makan dengan ketara. Bayangkan merendam beras ini seperti satu langkah pemanasan badan yang sempurna untuk tubuh tanpa perlu bergantung pada makanan tambahan atau peralatan mahal hanya dengan menggunakan air. Betul tu, tambah cuka sebelum memasak nasi. Apabila Anda telah melihat kehebatan merendam beras sebelum memasak, kini kita akan melangkah setapak lagi dengan kaedah yang lebih mudah. Berita baiknya ialah Anda tidak perlu mengubah cara memasak nasi Anda walau sedikit pun. Ya, betul petua kedua ialah menambah cuka sebelum memasak nasi. Ya, Anda tidak salah dengar. Saya maksudkan cuka makan biasa yang ada di setiap rumah. Cukup dengan menambah 1 sudu besar cuka ke dalam air untuk memasak nasi sebelum menekan butang masak itu sahaja. Tidak rumit, tidak perlu menukar periuk nasi elektrik. Tidak perlu sebarang peralatan khas. Sesetengah orang mungkin tertanya-tanya apa yang boleh dibantu oleh sedikit cuka. Tetapi terdapat bukti saintifik yang kukuh dan lebih menarik daripada yang Anda sangkakan. Cuka yang ditapai secara semula jadi seperti cuka epal atau cuka beras perang mengandungi sejenis asid yang dipanggil asid asetik. Asid ini mempunyai ciri-ciri yang membantu melambatkan proses penghadaman kanji di dalam perut, membantu penyerapan gula ke dalam aliran darah berlaku dengan lebih perlahan. Justru gula dalam darah selepas makan tidak akan melonjak secara mendadak. Mengawal kadar penyerapan gula ini amat penting kerana jika gula meningkat terlalu cepat, selain menyebabkan badan letih, kembung perut atau mengantuk selepas makan, ia juga merupakan faktor risiko yang membawa kepada diabetes jenis 2 dalam jangka masa panjang. University Johns Hopkins di Amerika Syarikat telah menjalankan satu kajian dan mengesahkan bahwa menambah cuka ke dalam nasi sebelum memasak boleh mengurangkan indeks glisemik nasi sehingga 3%. Ini adalah angka yang sangat menakjubkan untuk kaedah yang begitu mudah. Jadi, bagaimana kita patut bermula? Sangat mudah. Kuma tambah 1 sudu besar kuka yang ditapai sekara semula jadi ke dalam air masakan nasi, kacau sedikit sehingga sebati, kemudian tekan butang masak seperti biasa. Jangan bimbang tentang bau atau rasa masam, kerana apabila melalui suhu tinggi, bau cuka akan tersejat sepenahnya. Nasi yang dimasak akan tetap lembut dan wangi seperti biasa, tetapi mempunyai ciri istimewa tambahan yang membantu mengawal gula dalam darah dan mengurangkan beban pada sistem pencernaan semasa makan. Saya teringat kisah Encik Saleh, 67 tahun, seorang mekanik bersara di Kuala Lumpur. Beliau datang berjumpa saya kerana bimbang tentang paras gula darah paginya yang mula meningkat tinggi mencecah paras pradiabetes pada 125 mg DL yang membuatkannya sangat takut akan terpaksa menyuntik insulin tidak lama lagi. Saya menasihatinya untuk bermula dengan perkara-perkara kecil yang boleh dilakukan setiap hari. Salah satunya ialah menambah cuka ke dalam nasi yang dimasak setiap hari. Itu sahaja, tiada diet yang ketat, tiada senaman yang berat. Selepas hanya 2 bulan, paras gula darah Encik Saleh turun kepada 98 mg DL secara menakjubkan. Beliau bahkan menggelarnya sudu ajaib beliau. Tetapi saya selalu memberitahunya bahawa ini bukan keajaiban tetapi sains sebenar yang berkesan.
Walau bagaimanapun, bagi mereka yang mempunyai masalah perut atau mengalami reflux asid, disyorkan untuk bermula dengan dos yang lebih kecil, contohnya setengah sudu besar atau hanya 1 sudu teh. Dan sebaiknya pilih cuka yang ditapai secara semula jadi, tidak ditapis kerana ia lebih lembut pada lapisan usus dan tidak menyebabkan kerengsaan pada sistem pencernaan. Sangguh menakjubkan, bukan, apabila perubahan sekecil itu boleh membawa hasil yang besar dalam kehidupan sebenar. Ramai warga emas sering percaya bahwa untuk memulihkan kesihatan, mereka perlu mengubah keseluruhan hidup mereka. Tetapi hakikatnya kadang-kadang memilih perkara-perkara kecil dan melakukannya secara konsisten sudah cukup untuk mencipta satu titik perubahan penting untuk kesehatan Anda. Apabila Anda memahami sebab di sebalik setiap suapan, Anda tidak akan lagi merasa tersesat, tetapi akan lebih yakin dalam menjaga kesehatan Anda setiap hari. Dan jika Anda pernah merasa kesehatan terlepas dari kawalan, saya mahu Anda ingat bahwa Anda tidak bersendirian dan Anda mempunyai hak untuk memilih setiap suapan yang Anda masukkan ke dalam mulut. Hanya satu sudu kuka hari ini boleh ditukar dengan sumber tenaga yang stabil, minda yang jernih, dan tidur yang lebih nyenyak pada keesokan harinya. Dan apabila Anda sudah tahu bagaimana cara ini boleh mengurangkan kesan nasi, bersedialah kerana petua seterusnya akan mengubah nasi sejuk yang pernah Anda pandang remeh menjadi makanan berkuasa untuk mengawal diabetes. Petua 3, Nisbah emas oat dan nasi putih. Kita telah belajar bahwa merendam beras dan menambah sedikit cuka sebelum memasak boleh membantu mengurangkan kesan ke atas gula dalam darah dengan sangat menakjubkan. Tetapi bagaimana jika saya katakan Anda boleh mengubah semangkuk nasi putih biasa dalam setiap hidangan menjadi makanan yang membantu menjaga kesehatan jantung dan mengawal gula dalam darah hanya dengan menambah sejenis bahan yang sangat biasa? Bahan itu ialah oat, sesuatu yang ramai orang sudah biasa dengannya untuk sarapan, terutamanya apabila dimakan bersama pisang atau buah-buahan lain. Tetapi apa yang ramai orang tidak tahu ialah apabila kita mencampurkan oat dengan nasi putih yang dimasak setiap hari, ia akan mewujudkan manfaat kesehatan berganda, memberikan kesan positif kepada gula dalam darah, kolesterol, dan fungsi usus dalam jangka masa panjang. Oat sangat kaya dengan beta-glukan sejenis serat larut. Satu kajian oleh Institut Kesihatan Kebangsaan Amerika Syarikat mendapati bahwa apabila oat dikampurkan ke dalam nasi putih dengan nisbah hanya 5,7%, paras gula darah selepas makan menurun sehingga 43%. Ini adalah angka yang menakjubkan dan boleh dicapai hanya dengan menambah 1 sudu kecil oat ke dalam setiap hidangan. Selain itu, satu kajian dari University Johns Hopkins di Amerika Syarikat juga menunjukkan bahwa pengambilan oat secara kerap dalam kuantiti sederhana boleh mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular secara ketara di kalangan warga emas. Saya ingin berkongsi kisah Puan ngang 75 tahun, seorang jururawat bersara di Ipoh, Perak yang mempunyai kolesterol tinggi dan baru mula mengalami pradiabetes. Beliau telah mencoba pelbagai cara. Daripada makanan tambahan, serbuk kunyit, jus sayuran hinggalah menghentikan pengambilan karbohidrat pada waktu malam, tetapi semuanya tidak dapat dikekalkan lama. Suatu hari, saya menasihatinya untuk mencoba mencampurkan hanya 1 sudu teh oat ke dalam nasi yang dimasak seperti biasa. Pada mulanya, beliau sedikit teragak-agak dan bertanya, "Tak pelik kebuat macam ni, doktor?" Kerana takut ia akan mengubah rasa nasi yang telah menjadi kebiasaannya sekian lama. Tetapi tidak sampai sebulan kemudian, beliau menyadari bahwa beliau tidak lagi mengantuk selepas makan seperti dahulu. Gula darah puasanya mula lebih stabil dan paras kolesterolnya menurun dengan ketara. Hanya 1 sudu kecil ini sahaja, tetapi lebih berkesan daripada ubat-ubatan yang saya makan bertahun-tahun, katanya dengan senyuman penuh bangga, karena membuatnya tidak sukar sama sekali. Gunakan sukatan beras seperti biasa. Contohnya, 1 kawan kira-kira 150 gram, kemudian tambah kira-kira 1,5 sudu teh, oat gulung, rolled oats, atau oat potongan keluli, steel, yang belum dimasak sebelum memasak. Campurkan rata dengan air kemudian masak seperti biasa. Jangan gunakan oat segera. Dan yang penting, jangan letak terlalu banyak, kerana walaupun oat baik, pengambilan serat yang berlebihan pada satu masa, terutamanya di kalangan warga emas, boleh menyebabkan kembung perut atau ketidakhadaman.
Satu peringatan ialah jika Anda menghidap penyakit buah pinggang kronik atau sedang menjalani dialisis, Anda harus mendapatkan nasihat dokter terlebih dahulu karena oat mengandungi sejumlah kalium dan fosforus yang mungkin tidak sesuai untuk pesakit buah pinggang. Oleh itu, kesesuaian untuk setiap individu sentiasa menjadi perkara penting. Pecua muda ini bukan sahaja tentang pemakanan, tetapi tentang mengembalikan kuasa untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri tanpa perlu melepaskan makanan kegemaran atau mencari makanan mahal. Kita hanya perlu proaktif dalam memilih dan tahu cara menambah perkara berharga ke dalam apa yang kita makan setiap hari, dan perubahan akan datang secara semula jadi. Dan itulah yang paling saya suka tentang teknik ini. Proses pemulihan tubuh tidak semestinya rumit. Kadang-kadang ia hanya bermula dengan satu sudu kecil yang penuh kesedaran dan pemahaman. Dan jika Anda sudah bersedia, bersiap sedialah karena petua seterusnya mengenai nasi sejuk yang kita tinggalkan dari satu hidangan ke hidangan lain, mungkin akan mengubah pemahaman Anda sepenuhnya. Jika Anda telah menonton sehingga ke tahap ini dan merasakan video ini membantu Anda melihat atau memahami diri Anda dengan lebih baik, sila type nomor 3 di ruangan komen atau Anda boleh menulis perasaan Anda ketika ini. Jika Anda belum melanggan, jangan lupa tekan butang langgan dan aktifkan lonceng pemberitahuan ya, supaya Anda tidak terlepas video kami yang seterusnya. Sokongan Anda adalah sumber galakan yang besar bagi kami, karena setiap message, setiap tontonan, memberikan tenaga untuk kami mencipta video yang mesra, bermanfaat, dan menyebarkan harapan-harapan kecil ke hati ramai orang lain. Mari kita berjalan bersama-sama. Petua, 4. Kehebatan kunyit. Sehingga kini kita telah belajar bahwa dengan hanya merendam beras, menambah cuka, dan mencampurkan sedikit oat, kita boleh mengubah hidangan biasa menjadi alat pemulihan kesehatan yang lembut dan berkuasa. Tetapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada satu lagi bahan tersembunyi di dapur kebanyakan keluarga di Malaysia yang berwarna kuning terang tetapi sering diabaikan oleh ramai warga emas, walaupun ia mempunyai kesan penyembuhan yang lebih besar daripada yang kita sangkakan? Jika Anda suka video ini, jangan lupa untuk melanggan saluran ini, ya, supaya Anda tidak terlepas petua-petua seterusnya dalam mengawal gula dalam darah secara semula jadi. Dan jika Anda mempunyai sebarang soalan atau menghadapi sebarang masalah kesehatan, jangan teraga-aga untuk menulis komen di bawah video ini ya. Saya membaca setiap message dan bersedia untuk membantu sedaya upaya saya. Kembali kepada petua nomor 4, kunyit. Bahan yang ramai orang kenali melalui hidangan kari ikan, rendang, atau sebagai serbuk perasa di dapur. Tetapi, kunyit bukan sekadar rempah. Ia adalah pembantu insulin semula jadi, memberikan kesan baik pada pelbagai peringkat serentak. Bahan aktif penting dalam kunyit ialah kerkumin, yang mempunyai ciri anti radang dan antioksidan yang luar biasa. Tetapi yang lebih menarik ialah ia membantu tubuh bertindak balas dengan lebih baik terhadap insulin. Dalam arti kata lain, insulin yang dihasilkan oleh tubuh akan berfungsi dengan lebih cekap membantu gula dalam darah tidak melonjak sejurus selepas makan dan mengurangkan beban pada sistem metabolisme dalam jangka panjang. Data daripada satu kajian selama 10 tahun oleh Fakulti Farmasi, Universiti Malaya menunjukkan bahwa mereka yang mengambil kunyit secara kerap cenderung mengalami penurunan rintangan insulin sehingga 23%. Hasil ini hampir setanding dengan beberapa jenis obat, tetapi tanpa kesan sampingan dan malah memberikan manfaat tambahan kepada sistem pencernaan. Kunyit juga membantu meredakan keradangan dalam usus, memulihkan keseimbangan mikrobiom, dan meningkatkan rasa selesa di perut selepas makan. Oleh itu, warga emas yang sering menghadapi masalah kembung perut atau ketidakhadaman akan mendapat manfaat berganda mengawal gula dalam darah sambil menjaga kesehatan usus. Saya teringat akan Puan Laila, 69 tahun, seorang pustakawan bersara di Kuantan, Pahang, yang sangat gemar makan tetapi ingin mengelakkan penggunaan ubat. Semakin meningkat usia, gula darahnya semakin meningkat, walaupun beliau mengambil 2 jenis obat kawalan. Kami bermula dengan mengubah satu perkara sahaja, menasihatinya untuk menabur sedikit serbuk kunyit di atas nasi panas yang baru dimasak sekali sehari. Pada mulanya, beliau teragak-agak kerana bimbang rasanya tidak sedap. Kami bermula dengan hanya menabur lapisan yang sangat nipis.
Tetapi dalam tempo 3 bulan, paras gula darahnya selepas makan mula menjadi lebih stabil, dan apabila beliau menjalani ujian darah semula, kami dapat mengurangkan dos salah satu ubatnya. Beliau memberitahu saya dengan air mata kegembiraan. Tak sangka hanya sedikit serbuk kecil ini boleh membantu sebanyak ini. Jika Anda ingin mencobanya sendiri, caranya sangat mudah. Selepas nasi masak dan masih suam, taburkan kira-kira 1/5 cubit kecil serbuk kunyit tulen, bersamaan kira-kira 1/8 sudu teh, kemudian gaul perlahan-lahan sehingga sebati. Saya syorkan Anda bermula dengan kuantiti yang sedikit dahulu agar deria rasa Anda terbiasa, dan jangan gunakan serbuk kari yang mengandungi garam atau bahan tambahan lain karena ia mungkin tidak sesuai untuk mereka yang sedang mengawal gula dalam darah. Yang penting, jika Anda mempunyai masalah batu karang hempedu atau sedang mengambil obat pencair darah, sila dapatkan nasihat dokter sebelum mula menggunakan kunyit secara kerap. Walaupun ia produk semula jadi, ia masih mempunyai aktiviti yang kuat dan boleh berinteraksi dengan beberapa jenis obat. Perkara yang paling saya suka tentang kunyit bukan sahaja sifat perobatannya, tetapi perasaan bahwa kita masih mempunyai hak untuk memilih. Ramai warga emas merasa bahwa mengawal diabetes bermakna perlu berpantang, melepaskan kegembiraan, dan melarang pelbagai perkara. Tetapi kunyit mengajar kita bahwa kadang-kadang kita hanya perlu menambah sesuatu yang berharga dan bukannya mengurangkannya. Dan mungkin itulah peralihan yang paling indah dalam petua ini. Anda tidak perlu membeli makanan tambahan atau mengubah keseluruhan diet Anda. Cukup dengan beralih kepada rempah ratus yang sedia ada di dapur dan menggunakannya dengan sengaja untuk benar-benar mengubah kesehatan Anda. Apabila Anda sudah tahu bahwa hanya sekubit kunyit boleh membantu insulin dan sistem pencernaan Anda, bersiap sedialah, karena petua terakhir selepas ini akan membuka satu perspektif yang sama sekali baru untuk Anda. Kita akan melihat bagaimana nasi sejuk yang pernah Anda anggap tidak berguna sebenarnya adalah perisai pelindung gula darah semula, jadi yang paling menakjubkan. Petua panah 5, sejukkan nasi dahulu, kemudian panaskan semula. Kita telah melalui banyak langkah, daripada merendam beras, menambah cuka, mencampurkan oat, sehinggalah menambah kunyit. Setiap langkah mempunyai kekuatan tersendiri dan saling melengkapi secara harmoni. Tetapi petua terakhir yang akan saya kongsikan hari ini mungkin adalah perkara yang paling tidak dijangka oleh ramai orang, yaitu dengan menyejukkan nasi dahulu sebelum dipanaskan semula. Ya, ia kedengaran sangat mudah, hanya perlu menunggu nasi sejuk sebelum makan, kurang daripada 1 jam pun sudah boleh mengubah nasi biasa menjadi makanan kesehatan yang sangat berkuasa, terutamanya bagi warga emas yang ingin menjaga gula dalam darah dan memperbaiki keseimbangan sistem perkumuhan dalam jangka masa panjang. Ramai orang mungkin berpikir bahwa petua kesehatan mestilah rumit atau mahal. Tetapi hakikatnya, tubuh kita bertindak balas dengan sangat baik terhadap perubahan kecil tetapi tepat seperti ini. Apa yang berlaku ialah apabila nasi yang baru dimasak dibiarkan sejuk selama kira-kira 30,6 menit, kanji di dalam nasi akan mula berubah struktur daripada kanji biasa menjadi kanji degil, resistant starch. Kanji jenis ini tidak akan dihadam di dalam perut atau usus kecil seperti karbohidrat biasa, sebaliknya akan terus ke usus besar dan menjadi makanan untuk bakteria baik dalam sistem pencernaan. Ini membantu bakteria baik membiak dan menghasilkan asid lemak berfaedah yang memberi kesan kepada sistem imun dan mengurangkan keradangan dalam badan. Selain itu, ia juga membantu sistem usus berfungsi dengan lebih teratur, sangat sesuai untuk warga emas yang sering menghadapi masalah sembelit. Selain membantu penghadaman, mengurangkan kembung perut, dan menguatkan sistem imun seiring usia, satu kajian dari Institut Pemakanan Kebangsaan Malaysia juga menunjukkan bahwa menyejukkan dan memanaskan semula nasi dengan betul boleh meningkatkan jumlah kanji degil sehingga 80%. Angka ini dianggap sangat tinggi bagi mereka yang ingin mengawal gula dalam darah tanpa perlu berhenti makan nasi. Boleh dikatakan, ini adalah kaedah yang memberikan keberkesanan tinggi dengan tahap kerumitan yang sangat rendah. Saya teringat akan Encik Tarmizi, 74 tahun dari Alor Setar, Kedah, yang datang mendapatkan nasihat saya dengan wajah yang tegang. Dokter, saya dah lama tak makan nasi, dah makan ubat, dah makan sayur, tapi perut masih rasa berat, gula pula masih terus melonjak. Daripada menyuruhnya berhenti makan nasi, saya memilih pendekatan yang berbeza.
Saya menasihatinya untuk memasak nasi seperti biasa dan biarkan ia sejuk dengan membuka tudung periuk selama kira-kira 45 menit. Selepas itu barulah panaskan semula secara perlahan. Sebelum makan bersama sayur-sayuran kaya serat dan sumber protein ringan seperti tauhu atau dada ayam tanpa kulit sebanyak 3 kali seminggu. Saya juga memberitahunya bahwa tidak perlu sempurna dalam setiap hidangan, cukup mulakan beberapa kali seminggu dan tingkatkan secara beransur-ansur apabila badan sudah biasa, supaya beliau tidak merasa terbeban atau sukar untuk bermula. Sebulan kemudian, Encik Tarmizi kembali berjumpa saya dengan senyuman yang lebih ceria berbanding sebelum ini. Beliau berkata bahwa gejala kembung perut yang sering dialaminya telah hilang, sistem perkumuhannya kembali teratur selepas bertahun-tahun. Dan yang menakjubkan, paras gula darahnya selepas makan telah kembali ke tahap terkawal. Saya rasa badan lebih ringan sekarang, doktor. Padahal tak banyak yang berubah, cuma biarkan nasi sejuk dulu sebelum makan, katanya. Kisah-kisah seperti ini sentiasa membuatkan saya percaya bahwa perubahan kesehatan tidak semestinya bermula daripada perkara-perkara besar. Kadang-kadang, hanya dengan mengubah beberapa tabiat kecil, tetapi dengan cara yang betul boleh membawa kita lebih jauh daripada yang dijangkakan. Jika Anda ingin mencoba, ini adalah cara mudah yang saya cadangkan. Selepas nasi masak, matikan Swiss, buka tudung periuk, dan biarkan nasi sejuk selama kira-kira 30,060 menit. Jika kuaka panas, jangan biarkan lebih dari 1 jam untuk mengelakkan bakteria. Selepas itu, Anda boleh memanaskan semula nasi dengan api kecil atau simpan di dalam peti sejuk tidak lebih dari 1 hari dan panaskan semula sebelum makan. Jangan gunakan ketuhar gelombang mikro pada kuasa tinggi kerana suhu tinggi boleh memusnahkan kanji degil. Sebaiknya panaskan perlahan-lahan dengan api kecil atau gunakan ketuhar gelombang mikro pada tetapan kuasa rendah. Teknik ini bukan sahaja tentang sains, tetapi juga tentang keboleh-laksanaan. Ramai orang pada usia persaraan sering diberitahu bahwa kemerosotan kesehatan mereka adalah perkara semula jadi yang perlu diterima, tetapi saya tidak percaya begitu. Saya percaya bahwa walaupun pada usia yang mempunyai banyak batasan, kita masih boleh memulihkan kesehatan dengan cara-cara kecil yang penuh dengan niat, pemahaman, dan penjagaan diri yang lembut. Cuba fikirkan, hanya dengan mengubah suhu semangkuk nasi biasa, Anda sudah boleh mengubahnya menjadi hidangan yang membantu usus, mengawal gula dalam darah, dan menyokong proses pemulihan tubuh tanpa bergantung pada ubat tanpa perlu mengubah menu. Cukup dengan menjaga butiran nasi pada masa yang tepat, dan butiran nasi itu akan kembali menjaga kesehatan Anda. Sekarang Anda sudah mengetahui kesemua 5 teknik makan nasi. Semuanya mudah, terbukti secara saintifik, dan sangat mesra untuk warga emas. Tiba masanya untuk kita merumuskan semuanya dalam bahagian akhir video ini. Dan saya ingin katakan, message di bahagian penutup ini mungkin adalah perkara paling penting yang akan Anda dengar hari ini. Kadang-kadang kita tidak perlu melakukan lebih banyak, tetapi hanya perlu melakukan dengan cara yang berbeza. Dan hari ini, Anda telah mempelajari 5 cara kecil tetapi sangat berkuasa untuk mengubah semangkuk nasi biasa menjadi alat pemulihan tubuh. Suapan nasi pertama mungkin kelihatan kecil, tetapi setiap suapan yang kita makan dengan penuh kesedaran adalah permulaan untuk mencipta sumber tenaga baharu untuk kehidupan. Jika Anda telah menonton sehingga ke tahap ini, berhentilah sejenak dan katakan pada diri Anda, badan saya masih belum berputus asa. Setiap keputusan yang Anda pilih, setiap suapan nasi yang Anda makan dengan niat adalah message yang dihantar kepada tubuh bahwa kita masih bersedia untuk menjaga diri dan tidak akan menyerah kalah. Kerana pada setiap peringkat usia, harapan dan penyembuhan sentiasa sesuatu yang mungkin. 5 teknik ini bukanlah satu trend, bukan kawalan yang bersifat memaksa atau menakutkan. Sebaliknya, ia adalah pilihan senyap yang berasaskan penyelidikan, menghormati usia, pengetahuan, dan keperluan sebenar Anda. Perubahan yang perlahan adalah perubahan yang paling mendalam. Memasak nasi, merendam dalam air, menambah cuka, sedikit oat, menabur kunyit, dan menyejukkan nasi sebelum dipanaskan semula. Setiap langkah mungkin kelihatan kecil, tetapi apabila digabungkan, ia boleh mencipta kesan yang besar kepada gula dalam darah, kesehatan usus, dan kesehatan jangka panjang Anda, terutamanya pada usia di mana kita lebih memerlukan kualiti hidup berbanding ketergesaan.
Saya masih teringat akan Pak C. Anwar, seorang lelaki tua yang baik hati di Melaka, yang memberi inspirasi kepada saya untuk mula mencari jawaban baharu. Pemergiannya bukanlah pengakhiran cerita, tetapi permulaan untuk misi ini. Saya membawa kenangan tentangnya dalam setiap video, agar tiada siapa lagi yang perlu merasa keseorangan, keliru atau hilang arah, dan agar pengetahuan berguna ini sampai kepada mereka yang sedang menempuh jalan yang sama. Jadi hari ini, Kuba pilih satu teknik untuk diamalkan. Minggu depan, tambah satu lagi teknik. Tidak perlu mengubah segala-galanya serentak, cukup mulakan dengan mengubah perkara-perkara kecil di atas pinggan Anda dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Kerana menjaga kesehatan bukanlah satu perlombaan, tetapi satu perjalanan untuk memahami diri sendiri. Jika video ini telah memberi Anda walau satu perspektif baharu, saya menjemput Anda untuk menekan butang langgan dan menyertai keluarga kesehatan warga emas kami. Kerana sokongan, Anda membantu kami menyebarkan harapan ini kepada mereka yang masih menantikan jawaban dan mungkin secara senyap-senyap akan mengubah hidup seseorang. Sehingga kita berjumpa lagi, jangan lupa untuk makan dengan tujuan, percaya pada perubahan, dan yang paling penting, jaga diri Anda dengan sebaik-baiknya, kerana kita akan melalui setiap fasa kehidupan ini bersama-sama